الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita selawat sama-sama terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati lagi disayangi saf kepimpinan, pengurusan pentadbiran Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita, perkumpulan kita pada pagi yang barakah ini. Allah rezekikan kepada kita berpagi-pagian untuk hadir menjejakkan kaki, hadir untuk mendatangkan rohani dan fizikal kita ke rumah Allah yang mulia lagi indah ini. Bahkan baginda Nabi SAW pernah menyatakan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkatikanlah untuk umat aku yang berpagi-pagian. Dan kita berpagi-pagian pada hari ini, ibu ayah sekalian, di tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan menambahkan barakah yang sangat banyak pada kita semua yang berkumpul pada pagi ini. Sesungguhnya bila mana Allah rezekikan kepada kita untuk datang, untuk melakukan satu perintah Allah yang sangat besar, Allah berikan kita taufik untuk kita sampai ke masjid, alhamdulillah dapat tunaikan solat fardu subuh berjamaah. Solat subuh tadi ibu ayah sekalian, walaupun kita rasa macam bukan subuh yang terakhir, tapi hakikat sebenarnya itulah subuh yang terakhir. Pada hari ini, hari Sabtu bersamaan 13 Mac 2021 bersamaan 29 Rajab. Esok ada subuh lagi, tetapi tak sama dengan subuh pada hari ini. Kalau cacat solat subuh kita tadi, itulah kecacatan solat kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah panjatkan kepada kita, Allah pesan kepada kita. Tatkala Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan satu amal ibadah, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk hadir. Ada yang datang dekat, ada yang jauh untuk datang ke masjid berjamaah. Panjatkan syukur kepada Allah. Allah nyatakan dalam surah ke-31, surah Luqman, ayat yang ke-12, pada muka surat 412 sebelah kiri atas sekali. Apa kata Allah? Wa man yashkur, kata Allah. Barang siapa yang sentiasa syukur kepada aku, kata Allah, fa innama yashkuru li nafsih. Sesungguhnya dia bersyukur, kelebihannya dapat pada siapa? Pada diri mereka yang bersyukur tersebut. Dan Allah sambung, wa ma kafara, dan seandainya sekiranya kamu kufur kepada aku, kata Allah, Allah tak katakan Allah akan azab kita, tidak. Tapi Allah menyatakan tentang kebesaran Allah. Apa kata Allah? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah nyatakan kebesarannya.
Kalau engkau kufur kepada aku, kata Allah, ingat, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamid, dan Allah sempurna kepujiannya. Kalaulah pada pagi ini ibu ayah sekalian, kita bangun seawal pagi tadi, kita buat keputusan, alah malas lah nak pergi masjid, sejuk pagi-pagi ni, sebenarnya jemaah dekat rumah dah lah, solat kat rumah dah lah, penat nak pergi masjid, hari Sabtu rehat lah. Kan? Kita buat keputusan tak nak syukur kepada Allah, tak nak tahmid kepada Allah, sikit pun tak menjatuhkan darjat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau katalah satu masjid 1000 ataupun satu dunia lebih 7 bilion tak nak syukur kepada Allah, sikit pun tak jatuh kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya pada pagi ini kita lihat, kita gabungkan satu Putrajaya contohnya, akan melibatkan selebih 2000 jemaah yang datang solat subuh berjemaah di masjid, Masjid Tengku Mizan, Masjid Putra, surau-surau dan sebagainya. Dan satu dunia memanjatkan kesyukuran kepada Allah, memuji Allah. Tak bertambah pun khazanah Allah. Allah kekal kekayaannya, maha sempurna kepujiannya. Nak menunjukkan di sini ibu ayah sekalian, Allah sikit pun tak terkesan dengan apa yang dilakukan oleh makhluknya yang bernama manusia. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Kita mencari rezeki, tapi kita berpaling dari pemberi rezeki. Kita bermohon pelbagai hajat, nak minta macam-macam sekian-sekian dan sebagainya. Tetapi kita berpaling daripada pemberi hajat. Kita berpaling daripada pemberi nikmat. Kita ada masalah, kita nak masalah kita selesai, tetapi kita berpaling daripada penyelesai masalah yang paling hakiki. Sebab itu Allah berpesan kepada kita. Boleh buka Al-Quran, dah mungkin hafal ayat ni kot, dalam surah ke-32, surah As-Sajadah. Allah nak menyatakan kepada kita, ambil iktibar sungguh-sungguh. Setiap kejadian di dunia ini, kata Allah, langit, bumi dan sebagainya penuh dengan keindahan, penuh dengan kecantikan. Bahkan Allah menciptakan suatu makhluk tersebut dengan begitu elok, begitu cantik. Apa ayat dia? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah menyatakan, Allah menciptakan suatu benda itu ahsan, dengan sangat cantik, sangat hebat. Bahkan dunia ni juga cantik pada mata kita. Nampak indah, Allah menjadikan baik dan sebagainya. Dan Allah menyatakan ayat tadi, wa bada'a khalqal insani min tin. Dan aku mulakan penciptaan manusia itu, kata Allah, min tin, daripada tanah. Dan kita lihat moyang kita, ayahanda Sayyidina Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah. Tanah yang berasal daripada bumi. Untuk menunjukkan kepada kita bahawa adanya connection di antara hati kita dengan tanah. Tapi bukan bermakna kita nak ambil sepenuhnya. Bukan bermakna kita nak berikan kehidupan kita 100% kepada kehidupan dunia ini. Sebab Allah pesan, sambung ayat tadi, apa kata Allah? Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian kata Allah, aku jadikan zuriat selepas Adam itu dan keturunannya sampai ke hari ini, kata Allah, min sulalah. Apa sulalah? Daripada saripati air. Saripati air, mimma'in mahin. Daripada air hina, air yang bercampur. Air ini, air mani ini, ibu ayah sekalian, kalau dia jatuh ke tanah, kucing pun tak nak jilat. Air mani jatuh ke tanah, ayam pun tak nak patuk.
Betapa hinanya air mani ini. Tetapi bila mana kata Allah, thumma sawwahu, kemudian aku sempurnakan fizikal kejadian manusia itu, kita lupa. Kita sombong kepada Allah. Kita rasakan apa kita dapat di dunia ini semua hak milik kita. Tidak. Allah berikan pinjaman kepada kita. Allah ciptakan kita sempurna fizikal terlebih dahulu. Baru kata Allah, wa nafakha fihi min ruh, dan aku tiupkan roh dalam diri manusia. Dan kita lupa sebenarnya, sebelum Allah tiupkan roh dalam diri manusia, sebelum Allah tiupkan roh dalam diri saya, Nur Irwan, pada lebih 41 tahun yang dahulu, sebelum Allah tiupkan roh dalam diri siapa-siapa sahaja, sama ada roh Fir'aun ke, roh Qarun ke, roh Lionel Messi ke, Cristiano Ronaldo sekalipun, dalam alam roh itu, Allah tanya kepada setiap roh yang nak ditiupkan. Apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum? Adakah aku ini Tuhan kamu? Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, Allah nyatakan persoalan ini dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Pada ayat ke-172, muka surat 173, sebelah kanan. 5 daripada atas. Saat roh kita belum masuk dalam fizikal, dalam jasad kita lagi tak masuk lagi, Allah tanya, alastu birabbikum? Roh, adakah aku Tuhan kamu? Apa jawapan roh? Bala, benar ya Allah, engkau Tuhan aku. Syahidna, dan kami menjadi saksi ya Allah. Allah nyatakan jawapannya bala, bukan na'am. Yang pernah belajar bahasa Arab, kalau jawapan ya artinya na'am. Tapi dalam Al-Quran, Allah tak gunakan na'am untuk jawapan manusia. Allah ajarkan kita dengan jawapan bala, benar. Kalau kita baca pun, kalau imam baca surah At-Tin, Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu seadil-adil hakim, yang menghakimi? Apa jawapan dia? Bala, benar ya Allah. Wa ana ala zalika minasyahidin. Kalau digunakan na'am, jawapan ya na'am, bala pun ya juga. Kalau na'am, artinya kita masih boleh buat pertukaran jawapan, masih boleh tambah, ataupun jawapan ya tetapi ragu-ragu. Contoh, kita tanya anak kita, hal anta takul? Adakah kamu dah makan? Anak jawab, na'am ya umi. Walakin, ya. Anak kamu dah makan ke? Dah mak. Tapi kalau mak nak belanja lagi, sukalah nak makan. Kawan kita tanya, dah makan ke? Dah sarapan ke? Dah. Tapi kalau kau nak belanja, okey je. Itu jawapan na'am. Artinya bila kita cakap ya, kita akan fikir nak lagi. Itu jawapan na'am. Tapi bila jawapan bala, kita terus strict. Kita terus pegang jawapan tu. Tak ada pertukaran. Muktamad. Bila Allah tanya pada roh kita, alastu birabbikum? Adakah aku Tuhan kamu? Bala. Yakin jawapan kita bala. Allah Tuhan kita. Syahidana. Dan kita menjadi saksi. Tetapi bila manusia dilahirkan, Allah rezekikan kita, syukur, alhamdulillah. Allah rezekikan kita lahir dalam umat baginda Nabi SAW. Allah rezekikan kita ada sebilangannya lahir dalam kelompok keluarga yang hidupkan Islam, yang imannya kuat, jitu, padu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang Allah rezekikan lahir dalam keluarga yang biasa-biasa, tetapi Allah rezekikan dia untuk belajar agama, faham agama, Quran dan sebagainya. Hebat. Jadi orang yang hebat pada ketika ini. Dan ada juga Allah lahirkan mereka dalam kalangan orang yang kufur. Tetapi Allah tidak berkira pun dengan kita. Kita lahir dalam kelompok mana sekalipun, dalam keluarga mana sekalipun,
Allah tak berkira. Allah bagikan rezeki kepada kita. Allah berikan kita kehidupan. Walaupun dulunya kita jahil, kita tak solat, kita tak baca Quran, kita tak puasa, hidup sampai sekarang. Allah rezekikan kita masuk Rajab, Syaban, dah lagi masuk Ramadan. Padahal tahun lepas puasa pun tak penuh. Allah rezekikan kita. Allah sikit pun tak berkira. Kalau kata kita ada subuh pada pagi ini, ada di kalangan kita yang malam tadi terlupa nak bangun tahajud, tak sempat. Tiba-tiba sekedar pagi tadi pukul 6 dah kelang kabut dah nak kejar. Nak Jumaat subuh berjamaah tak sempat nak solat 2 rakaat. Allah rezekikan juga sampai ke masjid dapat dengar kuliah, perkara kebaikan, alhamdulillah. Allah tak berkira ibu ayah sekalian. Tetapi kenapa kita manusia sombong kepada Allah? Kenapa kita nak berkira kepada Allah? Sedangkan Allah sikit pun tak berkira. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nombor hadis 2320. Baginda Nabi SAW menyatakan perihal tentang pandangan dunia ini kepada manusia. Apa kata Nabi? Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatan ma'in. Apa artinya? Lau kanatid dunya, kata Nabi, kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya ada harga dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya sebesar sayap nyamuk, masaqa kafiran, Allah takkan izinkan orang kafir untuk minum air walaupun seteguk. Saya ulang, ni hadis sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Boleh cek dari Imam At-Tirmizi, nombor hadis 2320. Nabi menyatakan kalau dunia ini bernilai di sisi Allah walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, pastinya Allah takkan bagi pada orang kafir untuk minum walaupun seteguk air. Tapi hari ini kita lihat orang yang tak syukur kepada Allah, orang yang tak menyembah Allah, yang tak beriman kepada Allah, orang kufur, minum air bukan setakat air yang halal, arak yang haram pun diminum. Nak menunjukkan kepada kita ibu ayah sekalian, dunia langsung tak ada nilai. Tetapi kenapa kita hari ini duk berkejar nak cari kekayaan di dunia? Kita lupa. Bahkan baginda Nabi SAW sering menangis. Dan baginda Nabi pernah menyatakan kepada para sahabat, wahai sahabat aku amat risau. Nabi cakap, aku tak kisah pun, aku tak risau kalau umat aku fakir, kata Nabi. Tapi aku risau umat aku tertipu dengan kehidupan dunia. Aku risau umat aku tertipu dengan dunia seperti mana umat-umat terdahulu yang ditipu dengan dunia. Allahu Akbar, ibu ayah sekalian. Bahkan ibu ayah sekalian, kita kena ingat tujuan kita. Allah ajarkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah tentang hadaf tujuan kita. Pada ayat yang kelima, kalau mengikut bacaan kita lah, Haf'an Asim, ayat yang kelima. Okey. Kalau ikut bacaan qiraat yang lain, dia jadi ayat yang keempat. Kalau kita ayat yang kelima, sebab kita kira bismillah. Kita baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima tu, itu adalah menyatakan tujuan kita hidup di dunia. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tujuan kita. Iyyaka na'budu.
Kita menyatakan hanya Engkau lah ya Allah, kami sembah, kami beribadat. Itu tujuan kita. Perkara lain Allah akan selesaikan. Itu tugas Allah. Dan hanya kepada Allah juga kita mohon pertolongan. Sebab itu kadang-kadang kita terlupa, kita terlepas pandang. Semua benda kita nak kadang-kadang. Hatta kita tak perasan kadang-kadang hati kita sakit. Kalau fizikal kita sakit, kita tahu nak ubat macam mana. Kita makan ubat, kita jumpa doktor, kita pergi farmasi, makan ubat dan sebagainya. Sebab fizikal kita sakit. Lutut sakit, nak bangun solat payah, kita ambil minyak, kita urut. Baik, Alhamdulillah dapat bangun. Tapi kita tak sedar hati kita sakit. Macam mana hati kita sakit? Kita rasa malas nak bangun, nak beribadat kepada Allah. Kita malas nak start kereta, nak pergi ke masjid. Minyak tengah mahal sekarang ni. Nak naik masjid, bazir je, tak payahlah. Kat rumah pun boleh. Tambah pula sekarang tengah COVID lagi. Tak payahlah. Kita pun buat alasan macam itu. Nak buka Quran pula, tak payahlah dia kata. Tengok WhatsApp lagi baguslah. Tengok Facebook, update dan sebagainya. Itu tanda hati kita sakit. Hatta datang ke masjid pun, kita nampak ada tabung masjid. Tadi pagi sempat singgah ke Petronas contohnya. Ataupun dalam poket baju kita memang dah ada duit dah. Semalam keluar duit. Balik daripada isyak, singgah bank, cucuk ATM, keluarkan duit. 300 contohnya. Letak dalam poket jubah kita, besok hari ni kita pakai. Sampai dekat masjid kita tahu, dah ni ada duit ni. Ada not color purple, ada not color hijau, color orange, color merah. Kita sampai kat masjid, nampak tabung masjid, kita teringat, oh, kalau sedekah waktu pagi ni, malaikat akan doakan kebaikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Pagi subuh tu, waktu yang terbaik untuk sedekah. Kita pun tengok kiri kanan ada orang tak? Kan kalau aku keluarkan duit, nak pilih color apa, orang kata aku berkira. Ajar diri nak ikhlas tak apa. Tawakal tu Allah. Kononnya. Seluk poket, nak ambil duit, nak masuk kat tabung, dalam hati niat-niat zikir. Janganlah tercapai yang purple. Tercapai purple, habislah aku ni. Kan, keluar 300 malam tadi. Jangan keluar purple lah, dapat yang ikhlas, dapat yang orange dah lah. Kan, dapat merah lagi bagus. Orange pun okey lagi lah. Tapi jangan purple. Dia pun seluk poket, dia tak pandang, keluar masuk tabung terus, dia biarkan. Tapi hati duk-dak. Sampai solat pun, tunggu je imam baca. Imam pendek hari ni, tak apa, tabah dulu. Nak cek duit tu, tak nak cek kat sini, cek kat kereta nanti. Kan, atau pergi toilet sebagainya. Lepas solat, ada kuliah, tak apa, sabar, tenang. Nak cuba ikhlas ni. Habis tazkirah kuliah hajat lagi, jalan ke kereta, masuk kereta, cek duit. Wah, cek. Janganlah kalau purple. Sekali keluar tengok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau purple betul masuk dalam tabung masjid. Sudah. Ikhlas orange aja ni. Kenapa purple lah jadi ni? Pening kepala. Kang isteri tanya jawab macam mana ni? Dah beritahu dah, abang ikhlas kalau sumbang paling banyak RM20. Hari ni terbanyak pula, lebih RM80. Purple masuk kat masjid. Sudah. Duk telefon cari. Ada tak nombor telefon Pak Siak ke siapa-siapa imam nak tanya ni. Nak minta balance RM80. Sebab ikhlas RM20 je. Kalau itu berlaku dalam diri kita pada hari ini, ibu ayah sekalian, itu tandanya hati kita sedang sakit. Sebab kita berkira dengan Allah. Sedangkan kalau purple ke, hijau ke, orange ke, merah ke, Allah yang uruskan. Allah yang aturkan. Pernah tak kita buat macam ni? Kita serahkan segala kehidupan kita kepada Allah. Katalah kita cucuk duit ke ATM. Ya Allah, aku serahkan amanah duit ini kepada Engkau. Ya Allah, cucuk duit. Dapat keluar 300. Tonton lihat. Allah akan susunkan duit tu ke arah ke jalan yang baik. Takkan bagi macam-macam. Pernah tak kita buat macam tu? Sebab ada riwayat, ada cerita. Berkaitan tentang seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Hatim Al-Asim. Imam Al-Hatim ini seorang ulama yang sangat hebat. Satu hari
dia nak pergi menunaikan haji. Dah kumpul duit lama dah. Dan dia kumpul duit, nak pergi haji, duit cukup dah. Tapi keperluan untuk keluarga dia cukup sekadar untuk 2 minggu. Orang zaman dahulu kalau pergi haji bukan macam kita sekarang. 10 jam, 12 jam sampai. Naik kat KLIA sampai dah kat Mekah, Madinah sebagainya kan. Orang dahulu naik sampai, naik kapal. Perjalanan lebih daripada sebulan, 2 bulan baru sampai ke Mekah. Imam Al-Hatim Al-Asim ini kumpul duit cukup dah untuk keperluan dia. Tapi keperluan untuk keluarga dia sekadar untuk 2 minggu je. Dia tak cukup lah. Dan dia pun tanya pada isteri dan anak-anak dia. Dia cakap, wahai isteriku dan anak-anakku, ayah dah lama teringin nak pergi haji. Dan ayah dah cukupkan kelengkapan, keperluan untuk pergi haji. Tetapi keperluan untuk kamu di rumah ini belum cukup lagi. Mungkin boleh tahan sampai 2 minggu. Lalu macam mana ya? Ayah teringin sangat nak pergi haji ni. Isteri dia kata, jangan pergi. Selagi duit keluarga tak cukup, kami anak beranak tak cukup, abang jangan pergi, kata isteri dia. Anak dia pun cakap, ada sokong, betul mak. Nanti kalau duit habis, makanan habis, kita nak makan apa? Tapi anak dia seorang, yang seorang lagi. Dan riwayat diceritakan anak yang berumur 10 tahun, wanita, perempuan. Tetapi sebab dia ikut perangai ayah dia, dia tawaduk, dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dia yakin. Dia kata apa? Ayah nak pergi ayah. Jangan risau ayah. Allah ada, cukupkan keperluan kami. Ayah pergilah, tak masalah. Anak dekat macam tu. Imam Al-Hatim Al-Asim ni, walaupun isteri dan anak-anak yang lain tu tak setuju. Tapi dia ambil pandangan anak dia yang seorang ni yang katakan, pergilah ayah. Allah dah jemput ayah, dia pergi. Dia pun pergi. Bila dia pergi tuan-tuan, memang benar. Lepas 2 minggu, makanan dekat rumah dia habis. Langsung tak ada. Dapur kering, tak ada apa-apa. Mulalah isteri dia mengamuk. Dia marahkan anak dia yang suruh pergi tadi. Kau tengok, dapur dah tak ada makanan dah. Semua kosong, habis. Kita akan mati kebuluran sehari 2 lagi. Kata mak dia cakap. Adik-adik yang lain duk ejek-ejekkan dia. Itulah kau, suruh ayah pergi macam mana sebagainya. Nak makan apa sekarang ni? Anak dia yang tadi yang bagi cadangan tu senyum je. Gembira, senyum je. Dia pun pergi belakang ambil wuduk dengan sempurna. Dan dia masuk bilik dan dia doa kepada Allah. Dia doa sungguh-sungguh kepada Allah. Bukankah Allah pesan kepada kita dalam surah At-Talaq? Dan kita sering ambil ayat ni kononnya. Untuk kita gantung di rumah frame dan sebagainya. Kita gantung tanpa kita faham tentang ayat tersebut. Ayat yang kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Gantung boleh. Tapi cuba fahamkan apa pengertian, kefahaman ayat tersebut. Apa kata Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan rezekikan kepada dia dengan jalan yang tak disangka-sangka. Asbab daripada anak Imam Al-Hatim tadi masuk doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Waktu yang sama gubernur datang. Bukan datang kat rumah dia. Gubernur pergi ronda kawasan untuk lihat kawasan keadaan macam mana jajahan dia. Sampai berhampiran dengan rumah Imam Al-Hatim, gubernur tadi rasa kehausan. Dia pun cakap pada tentera dia, wahai tentera aku tengah haus ni. Dapatkan aku air. Seorang daripada tentera dia tahu rumah tu rumah Al-Hatim. Dia pun pergi, dia ketuk pintu, dia minta segelas air. Isteri Imam Al-Hatim bagi air. Dan bila mana sampai pada gubernur tu minum air mineral macam ni je, ibu ayah sekalian. Air biasa. Bila gubernur tu minum, Masya Allah, Tabarakallah, Allah bagikan air tu sedap pada tekak gubernur tadi minum. Lepas gubernur tu minum, dia kata, Masya Allah, sedapnya air ini. Kamu ambil daripada mana?
Air ini daripada rumah Imam Al-Khatim. Kata tentera tadi. Imam Al-Khatim Al-Asim, benar ke benar? Ulama besar tu. Ulama besar tu kata ke benar. Jom kita pergi ziarah dia. Wahai Tuan Gubernur, Imam Al-Hatim tak ada sekarang. Dia pergi Mekah nak tunaikan haji. Masya Allah, kata Gubernur. Kalau macam tu, kita kena jaga kebajikan, kemaslahatan ahli keluarga dia. Jom kita pergi. Tunjukkan aku mana rumah dia. Kata Gubernur tadi. Tentera-tentera dia, pengikut dia bawa rumah Imam Hatim kat mana. Tunjukkan. Dan apa yang berlaku, dia takkan masuk lah sebab Imam Hatim tak ada. Dia pun tengok dekat pinggang dia ada satu karung duit emas. Gubernur tadi. Dia pun ambil duit tu, karung tu, dan dicampak pada rumah Imam Al-Hatim. Dicampak. Bukan setakat tu sahaja. Dia toleh belakang, dia pesan pada tentera-tentera dia, pengikut dia, kalau kamu semua cintakan aku, buat macam mana aku buat. Kata Gubernur tadi. Dah, tentera-tentera dia pun sama. Tengok bawah, tengok ada duit apa semua. Ambil semua campak dekat rumah Imam Al-Hatim. Itu Allah sebut. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tingkatkan takwanya kepada Allah, minta kepada Allah sungguh-sungguh, jalan keluar tu ada. Allah akan berikan rezeki dan tidak melimpah kali ganda. Dia tak sangka-sangka. Tak sangka pun. Tapi sebab anak dia yakin, kuat iman kepada Allah. Dan ketika itu ibu ayah sekalian, rumah Imam Al-Hatim Al-Asim penuh dengan duit shilling emas. Kaya dah ketika itu. Dan ketika itu, isteri dia dan anak-anak tadi yang susah tadi, gembira dah. Tetapi anak dia yang berdoa, anak dia yang tadi yang minta doa pada Allah sebagainya, dia sedih. Hampir menangis. Ada riwayat kata dia menangis. Jadi mak dia tanya, "Hai, peliklah kau ni," kata mak dia. Tadi ketika kita kelaparan, hampir nak mati kebuluran, engkau nampak wajah kau tenang dan gembira aja. Dan sekarang, bila mana kita dah kaya, kita ada duit banyak, kita ada bagi rezeki ni, kenapa kau menangis pula, kata mak dia. Apa anak dia kata? Wahai Umi, wahai ibu, tatkala kita dipandang kasihan, dipandang dengan belas kasihan oleh manusia, manusia boleh menjadikan kita miskin kepada kaya. Kan kita ni kalau pandang orang susah, tengok orang sedih sebagainya, kita gembirakan dia. Tengok orang susah, kita bantu dia. Daripada susah, miskin jadi kaya. Tapi bayangkan ibu, dia kata, kalaulah Allah pandang kita dengan belas kasihan Allah, agak-agak apa yang kita dapat? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab itu ibu ayah sekalian, pandangan manusia bukan pilihan kita. Kita nak apa yang kita buat, amal pada hari ini dan pada akan datang dan sebelumnya, nakkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu. Bahkan Allah nyatakan dalam surah Al-A'la, dia penutup pada pagi ini. Surah Al-A'la ni sering kita baca dan kita hafal. Surah apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Surah 87 dalam Al-Quran. Letak dalam juzuk yang ke-30. Nanti nak Ramadan, boleh katakan setiap malam imam akan baca surah Al-A'la. Rakaat yang pertama dalam solat sunat witir. Di tempat lain lah. Ke masjid Tuan Mizan, saya ingat imam baca Quran juga sebenarnya. Imam baca Quran. Tapi masjid surau dan sebagainya, kebiasaannya. Bila time witir, rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau tak baca macam tak sah lah pula gayanya. Kan? Tiba imam baca surah lain. Tak sah lah witir aku ni. Imam tak baca a'la. Tapi baca-baca, faham tak apa disebut dalam ayat tersebut? Lihat pada ayat yang ke-14. Bermula 14. Apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya aflaha, telah berjayalah man tazakka, barang siapa yang mengambil peringatan, menyucikan hati dan lidahnya tentang peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung. Allah rezekikan kita menjadi umat Sayyiduna Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita jadikan Nabi benchmark kehidupan kita. Kalau kita hari ini nak hidup bersama dengan Nabi di syurga nanti, usahakan. Usahakan hati kita cintakan kepada Nabi. Usahakan kehidupan kita mirip seperti Nabi. Bukan miskin, tidak. Siapa kata Nabi miskin? Kalau ada orang kata Nabi miskin, salah fakta tu. Baginda Nabi seorang manusia yang paling kaya. Cuma Nabi tak tunjukkan. Harta Nabi banyak. Dan kalau kata Nabi angkat doa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk kekayaan dunia ini, Allah boleh tukarkan gunung ganang jadi emas untuk Nabi. Bahkan dalam kitab Khusyuk fi Solah. Saya potong sekejap. Bercerita ala-ala tadi. Dalam kitab Al-Khusyuk fi Solah, dalam bab yang terakhir, ada satu kisah berkaitan tentang pilihan Nabi. Fa'idzan syaqqatis sama nazalat alaihimul malaikah. Ketika langit terbelah, turun malaikat turun. Langit terbelah, malaikat turun jumpa dengan Nabi. Ketika itu Nabi bersama dengan tuan gurunya yang mulia Sayyiduna Jibril alaihissalam. Tengah duduk berdua, berbincang, mungkin mengaji dan sebagainya. Langit terbelah, turun malaikat depan Nabi SAW dan depan Jibril. Dan Jibril daripada badan dia besar, jadi kecil, kecut. Nabi tengok, apa hal Jibril ni jadi kecil? Tapi Nabi tak tanya, Nabi diam je. Sampai ke malaikat tu sebut, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, aku utusan daripada Tuhanmu, kata malaikat tersebut. Allah minta aku bentangkan kepada kamu dua pilihan untuk kamu pilih. A ataupun B. A apa? Kau nak jadi Nabi berstatus raja, ataupun B, Nabi berstatus hamba. Itu pilihan. Kalau kita lah ibu ayah sekalian dibentangkan kepada kita, Haji nak jadi orang kaya ke nak jadi orang miskin? Kalau jawapan kita jadi orang miskin, ajaib imannya. Kalau jadi orang kaya, tu normal. Bahkan kita juga minta kepada Allah, Ya Allah, kayakanlah aku, Ya Allah. Aku nak jadi jutawan, Ya Allah. Sebab apa? Aku nak bantu untuk agama. Itu ayat cover line. Padahal bila kita kaya, kita nak buat apa? Kita nak pergi berjalan, nak pergi melancong, nak tunaikan segala keinginan kita. Agama nombor 2. Itu hakikat sebenarnya. Itu sebab Allah tak bagi kita kaya. Kalau kata kita nak kaya, tengok sahabat Nabi. Abdul Rahman bin Auf sangat jutawan. Osman bin Affan sangat jutawan. Sa'ad bin Rabi' pun sangat jutawan. Tapi tak kufur pun kepada Allah. Dan bila mana pilihan tu dibentangkan kepada Nabi, nak jadi raja ke, Ustaz Nabi tu raja ataupun hamba, dipandang Jibril. Jibril cakap, ditunjuk aja. Ambil pilihan yang kedua, B. Apa B? Nabi berstatus hamba. Kata para ulama, kalau Nabi ambil pilihan Nabi berstatus raja sekalipun, ulama kata Nabi akan dapat dunia ini lebih besar hebatnya berbanding Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalau Nabi tak ambil sekalipun, habuan ataupun tempat Nabi di syurga sikit pun tak berkurang. Tapi Nabi ikut pendapat guru dia, Jibril. Ambil yang kedua. Nabi tak berkira. Nabi tak kisah pun. Kenapa? Nabi nak tunjukkan kepada kita betapa dunia ni tak ada nilai pun sebenarnya. Walaupun Nabi status hamba, tapi Nabi paling kaya. Nabi paling kaya. Apa jua orang datang jumpa Nabi, Nabi akan bagi. Nabi tak kisah pun. Hatta Nabi tak ada, Nabi akan bagi juga. Itu sebab kata Allah, qad aflaha man tazakka, maka berjaya mereka yang peringatan ini, kata Allah. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan ingatkan Allah itu dan mendirikan solat. Tapi kita hari ini bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita tertipu, kita utamakan kehidupan dunia. Bahkan kata Allah, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu kata Allah, kehidupan yang kekal dan sepatutnya kita kena kejar, bukan dunia. Inna hadza lafis sufil ula, perkara akhirat ini bukan dalam Quran sahaja ada,
Tapi dalam suhuf terdahulu pun dah cerita dah. Allah turunkan 100 suhuf kepada Nabi-Nabi Allah. 4 kepada kitab, pada Nabi-Nabi Rasul. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 100 suhuf. 50 kepada Nabi Syis alaihi salam. 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam. 10 kepada Nabi Ibrahim. 10 kepada Nabi Musa. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nak gambarkan kepada kita oleh pesan sungguh-sungguh. Jangan kejar dunia, jangan kejar dunia. Kejarlah akhirat. Bila kejar akhirat, dunia akan ikut sama. Tapi kita kadang-kadang terleka sebab apa? Sebab mungkin nafsu kita. Nafsu kita yang dikongkong oleh syaitan laknatullah. Sebab itu, bila mana kita baca Al-Quran, ibu ayah sekalian, ambil kesempatan suasana yang ada PKP ini, PKPB dan sebagainya. Banyak masa, banyak ruang kita baca dan cuba fahami Al-Quran. Banyak lagi perkara dalam Al-Quran yang kita tak faham kadang-kadang. Jangan kita sombong untuk dengar kuliah orang. Jangan kita rasa malu untuk daftarkan diri untuk belajar mengaji. Sebab di situlah gerakan kita perkara kebaikan. Ada benda yang Allah ajarkan kepada kita. Dan yang paling penting, bila mana Allah lorongkan kita ke jalan kebaikan, jalan yang Allah redha, itu tanda Allah sayang kepada kita. Dan Allah nak kita ini jalan straight terus masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah, pimpinlah kami ini ya Allah ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jalan yang lurus artinya jalan yang lurus untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tujuan kita. Apa dia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita adalah menyembah dirikan kita kepada Allah, beribadat kepada Allah sungguh-sungguh. Bab lain itu bukan kerja kita. Jadi tepuk dada, tanya iman masing-masing. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi yang barakah ini menjadikan kita hamba yang ingat Allah rezekikan kita di dunia dengan pelbagai nikmat. Sekalipun kadang-kadang kita tak syukur pun kepada Allah, tapi berbaliklah. Tingkatkan syukur kita kepada Allah. Tengok kehidupan Nabi bagaimana. Ambil benchmark Nabi. Tengok kehidupan para sahabat bagaimana. Nabi sebut, ashabi kan nujum, ihtadaitum, kata Nabi. Sahabat-sahabat aku umpama bintang, ikutlah petunjuk bintang tersebut, sahabat tersebut. Agar jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi sekian daripada saya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Temukan lagi insya-Allah akan datang. Jadi jom kita doa sama-sama sikit insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita jadi orang yang berilmu dan beriman seilmu kepada Allah SWT insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon pada pagi ini ya Allah. Kami menadahkan tangan yang penuh dengan dosa dan noda ini ya Allah. Memohon pengharapan kepadamu ya Allah. Kami ini tidak ada tangan yang lain melainkan tangan ini yang kau berikan kepada kami ya Allah. Sekalipun tangan ini penuh dengan dosa dan noda, ya Allah, kami mengharapkan pengampunan kepadamu, ya Allah. Apalah kiranya, ya Allah, barakah kami berhimpun pada majlis ilmu pada pagi yang barakah ini, ya Allah. Di rumahmu yang mulia lagi indah ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang terdahulu kami lakukan akibat kejahilan kami, ya Allah. Mahupun yang akan datang sebab kesombongan dan keegoan kami, ya Allah. Ampunkan jua, ya Allah, dosa kedua bapa kami, ya Allah. Ibu bapa kami yang telah membesarkan kami, ya Allah, dan kami kehidupan pada hari ini, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah, yang ajarkan kami dengan ilmu pengetahuan sampai kami pandai ini, ya Allah. Ampunkan juga dosa anak-anak kami, ya Allah, dosa sahabat-sahabat handai kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami akur, ya Allah. Kami ini jahil, ya Allah, kami tak pandai, ya Allah, kami tak tahu apa-apa, ya Allah.
Apapun Engkau berikan kami ilmu, Ya Allah, kami syukuri kepadamu, Ya Allah. Pilihlah kami, Ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang dapat berilmu dan keimanan yang betul, Ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang diberikan rezeki, kefahaman dalam agama ini, Ya Allah. Diberikan kepandaian dalam ilmu agama ini, Ya Allah. Dengan agar kami redha daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah. Pada pagi yang barakah ini, Ya Allah. Kami dirasa diuji dengan ujian daripada-Mu, Ya Allah. Tambahkanlah kami dalam ujian ini, Ya Allah. Dan andainya Engkau telah terbiah kami dan yang baik ini, Ya Allah. Engkau angkatlah kembali wabak COVID ini daripada dunia ini, Ya Allah. Agar kami lebih dapat berhadapan dengan-Mu, Ya Allah. Dapat melakukan ibadah kepada-Mu dengan lebih tenang, Ya Allah. Kami nak masuk Ramadan ini, Ya Allah. Rezekikan kami untuk bertemu dengan Ramadan ini, Ya Allah. Berkatikan juga dalam Rajab ini dan Syaban, Ya Allah. Dan jadikan kami orang yang sampai dapat beribadat sungguh-sungguh pada Ramadan tahun ini, Ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian aku قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.